Saya ingin menjemput Yang Berhormat Bakri. Terima kasih 12 Datuk minit. Terima kasih Datuk Seri Speaker kerana mengizinkan Bakri untuk turut serta dalam perbahasan menjunjung kasih titah ucapan Tuanku. Hari ini saya hanya nak bangkitkan dua perkara. Yang pertama adalah polisi yang berkenaan dengan pembukaan sempadan. Terutamanya pembukaan sempadan Malaysia dan Singapura. Tuan Speaker, sempadan Malaysia dan Singapura merupakan salah satu sempadan yang paling sibuk di seluruh dunia. Sebelum COVID-19, hanya tambak Johor dan juga Second Link sahaja. Setiap hari kita ada 360,000 orang keluar masuk Johor Bahru dan Singapura. Yang kebanyakannya merangkumi adalah rakyat Malaysia yang berulang-alik untuk bekerja di Singapura dan juga pelancong dari Singapura. Pada awal 2020, angka ini dijangka akan meningkat 400,000 setiap hari. Tetapi wabak COVID-19 dan sempadan pun ditutup. Dalam 2 tahun ini, kita telah pun mengharungi tempoh yang paling susah apabila gelombang Dauda berlaku dan juga kadar vaksinasi yang sangat rendah. Sekarang, 2 tahun kemudian, hampir 80% populasi Malaysia telah pun divaksinasi penuh. 90% di Singapura divaksinasi penuh. Dengan kadar dos penggalak 45% di Malaysia, 61% di Singapura. Ini adalah masa kita untuk membuka semula sempadan Malaysia dan Singapura. Kita perlu membuka dengan selamat. Oleh itu kita boleh menggunakan kaedah uji dan lepas, test and release. Iaitu seseorang yang masuk ke Malaysia perlu diuji dan jika didapati negatif tidak perlu dikuarantin lagi. Minggu lepas, Menteri Kesihatan telah mengumumkan bahawa kontak rapat yang asimptomatik 18 tahun ke atas dan yang telah menerima suntikan penggalak tidak perlu menjalani kuarantin mulai 1 Mac. Mereka hanya perlu menjalani RTK antigen test. Dan kalau didapati negatif dan perlu didapati negatif pada hari pertama dan ketiga selepas terdedah kepada kes positif. Kontak rapat kes positif sebenarnya mempunyai risk profile yang lebih tinggi daripada seseorang yang masuk daripada Singapura. Dengan itu, Bakri berpendapat bahawa adalah saintifik dan juga wajar kerajaan menggunakan standard yang sama dengan kontak rapat. Iaitu jika seseorang asimptomatik telah menerima dos penggalak untuk mereka yang 18 tahun ke atas dan telah pun diuji negatif, maka dia boleh dilepaskan tanpa kuarantin. Jika tidak dapat membuka sempadan dengan sepenuhnya pun, kerajaan perlu mengambil langkah supaya untuk meningkatkan VTL, jumlah VTL yang dibenarkan setiap hari. Saya bagi satu contoh. Kereta dan juga motosikal yang ada risiko yang jauh lebih rendah daripada bas dan juga kapal terbang. Sekarang tidak dibenarkan masuk lagi. Saya menggesa kerajaan. Kalau kita tidak dapat membuka sempadan dengan secepat mungkin, kita boleh meningkatkan jumlah VTL yang dibenarkan dan membukalah peluang ini kepada kenderaan individu, iaitu kereta dan juga motosikal. Tuan Speaker, pembukaan semula sempadan Johor Bahru dan Singapura adalah sangat penting untuk memulih ekonomi di Johor, terutamanya di Johor Selatan. Penutupan sempadan telah melumpuhkan ekonomi setempat Johor Bahru. Kalau kita pergi Johor Bahru hari ini, kita boleh nampak banyak kedai telah pun ditutup. Banyak perniagaan telah pun gulung tikar. Perniagaan seperti restoran, gerai-gerai di pasar malam ataupun pasar pagi, kedai gunting rambut, kedai servis kereta, motosikal, tayar, hotel, taksi, sektor hiburan dan banyak lagi telah pun sangat terjejas oleh penutupan sempadan ini. Bukan sahaja di Johor Bahru sahaja. Kalau kita di Johor seluruhnya, di Muar, di Segamat, di Kluang, Yong Peng dan lain-lain, banyak tempat lagi di Johor, ekonomi terjejas akibat penutupan sempadan Malaysia-Singapura. Mereka yang bekerja di Johor ada ramai rakyat Johor yang bekerja di Singapura. Biasanya mereka balik hujung minggu dan mereka membelanja di hometown mereka sendiri. Sekarang ramai di antara mereka terkandas di Singapura. Kedai-kedai setempat yang bergantung kepada weekend crowd dengan izin
telah pun mengalami penurunan pendapatan yang mendadak selama 2 tahun. Perbelanjaan pelancong Singapura yang masuk ke Malaysia untuk belanja during weekend dan juga yang dulunya dia membawa kira-kira 20 bilion ringgit pendapatan kepada negara. Pada tahun 2021, kita hanya mencatat beberapa juta sahaja. Oleh itu, pembukaan sempadan, terutamanya pembukaan sempadan Malaysia Singapura perlu disegerakan, tetapi dengan SOP yang baik. Setiap hari pembukaan sempadan Malaysia dilambatkan, ekonomi kita mengalami kerugian sebanyak puluhan juta. Bukan sahaja ekonomi, ada ramai rakyat, terutamanya mereka di Johor, tapi bukan limit tu Johor sahaja. Ada ramai ibu bapa yang bekerja di Singapura tetapi anak di Malaysia. Sudah 2 tahun mereka berpisah daripada anak mereka. Ada juga yang bersalin di Malaysia, bayi mereka di Malaysia. 2 tahun dia tak pernah jumpa baby sendiri selepas dia balik ke Singapura untuk bekerja. Saya berharap bahawa kerajaan boleh memahami dan ada empati kepada rakyat di Johor dan juga di Malaysia yang bekerja di Singapura yang sangat berharap untuk balik ke kampung halaman. Oleh itu, saya tengok Menteri Kesihatan kata Perdana Menteri minggu lepas, Menteri Kesihatan kata Perdana Menteri akan mengumumkan tarikh pembukaan sempadan. Dan saya looking forward, tak ada pengumuman. 2 hari yang lepas, Menteri Kanan Pertahanan sekali lagi kata Perdana Menteri akan mengumumkan tarikh pembukaan sempadan. Kalau ada tarikh, umumlah cepat sikit. Berapa pengumuman sebelum pengumuman oleh berapa menteri yang perlu dibuat. Bakri sangat berharap kerajaan boleh mengumumkan rancangan pembukaan sempadan dengan secepat mungkin. Ini adalah supaya syarikat-syarikat boleh mempersiapkan diri dengan supply mereka, dengan perkhidmatan mereka untuk menampung permintaan yang dijangka akan meningkat dengan mendadak apabila sempadan dibuka. Mereka memerlukan masa untuk mempersiapkan diri. Oleh itu, saya amat berharap bahawa kerajaan boleh dengarlah rintihan rakyat dan juga perniagaan di Johor dan di Malaysia. Tuan Speaker, perkara kedua yang Bakri ingin bangkitkan adalah berkenaan dengan jerebu. Memang pada masa sekarang, kita tidak berdepan dengan masalah jerebu lagi, tetapi kita memang tahu hampir setiap tahun apabila musim monsun barat daya antara Jun dan September, kita akan mengalami jerebu dan jerebu merentas sempadan. Ini jerebu akan mendatangkan kesan yang serius kepada alam sekitar, ekonomi, kesihatan, keselamatan rakyat. Pada tahun-tahun di mana jerebu menjadi serius, kerugian negara boleh mencecah lebih daripada 1 bilion. Oleh itu, Bakri ingin ingatkan kerajaan untuk bersiap sedia menghadapi jerebu. Untuk pembakaran terbuka tempatan, kerajaan perlu memperbanyakkan kelengkapan seperti bombardier dalam pemadaman api. Di samping itu, di lokasi-lokasi tanah gambut yang berisiko tinggi, kerajaan perlu memperbanyakkan check dam dan juga tube well untuk mencegah dan memadam kebakaran tanah gambut, iaitu pit fire. Jika tidak dapat ditambah juga kelengkapan, saya menggesa kerajaan untuk memastikan setiap kelengkapan itu adalah berfungsi dengan baik. Buatlah maintenance sekarang, buatlah persiapan inventory sekarang. Jangan sampai apabila kita perlukan kelengkapan ini, baru dapati bahawa ada yang tidak berfungsi ataupun tidak lengkap. Untuk jerebu merentasi sempadan, terutamanya jerebu daripada Indonesia, Bakri sekali lagi ingin menggesa kerajaan untuk membentangkan rang undang-undang jerebu rentas sempadan. Kita memerlukan Transboundary Haze Act. Akta ini membenarkan kerajaan untuk mengambil tindakan ke atas mana-mana individu ataupun syarikat Malaysia yang menyebabkan jerebu di Malaysia tanpa mengira di mana pembakaran berlaku. Singapura telah pun meluluskan undang-undang ini pada 2014.
Selepas krisis jerubu pada 2019, kami telah pun menugaskan Akademi Sains Malaysia ASM untuk menjalankan kajian mengenai syarat dan keperluan kerangka undang-undang berkenaan dengan pencemaran rentas sempadan. Pada 12 Februari 2020, Kabinet Pakatan Harapan telah membincangkan kajian ASM dan bersetuju untuk memperkenalkan rang undang-undang Transboundary Haze ini. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat melaksanakannya kerana tidak lama kemudian langkah Sheraton telah pun berlaku. Saya telah membangkitkan isu ini pada sidang yang lepas, pertama kali kerajaan ditukar. Menteri masa itu kata Kerajaan Perikatan Nasional tiada keinginan untuk membawa rang undang-undang tersebut. Saya kali ini sekali lagi ingin bangkitkan isu ini. Saya nak tanya Kerajaan Keluarga Malaysia, adakah pendirian yang sama diambil? Saya Bakri sangat-sangat berharap bahawa kerajaan boleh menimbang semula. Ada suara yang kata akta ini hanya akan menjadi hiasan, kosmetik sahaja. Memandangkan bukti pembakaran terbuka perlu diperolehi oleh pihak berkuasa di Indonesia dan pendakwaan luar negara boleh menjadi sangat mencabar. Ya, dari segi penghukuman, Transboundary Haze Act ini adalah kurang efektif. Tetapi ia boleh bertindak sebagai deterrent yang mencegah syarikat-syarikat Malaysia daripada terlibat dalam pembakaran terbuka di Indonesia. Sebagai contoh, akta ini boleh memasukkan perundangan dan juga peraturan yang mengarah syarikat-syarikat yang beroperasi di Indonesia untuk satu, menyediakan data satelit bagi semua ladang mereka dan mengambil tindakan sekiranya hotspot dikesan melalui satelit. Kedua, menyediakan penyata pembelian tanah baru dan bagaimana tanah tersebut dilapangkan sebelum pembelian Bagi minta kepada rumuskan, kerajaan Maybe. setiap Rumuskan. tahun. Ya. Ini adalah untuk supaya untuk mencegah orang tempatan daripada slash and burn dengan izin menebang dan membakar dan kemudiannya menjual tanah yang slash and burn ini kepada syarikat-syarikat besar Malaysia. Secara jujurnya, saya berpendapat bahawa Malaysia tidak dapat menghentikan kejadian jerubu merentas sempadan dengan hanya ada Transboundary Haze Act di Malaysia. Memandangkan jerubu dari Indonesia sebenarnya kebanyakan berpunca daripada pengusaha-pengusaha kecil, smallholders di Malaysia. Namun, akta ini adalah sangat penting untuk mencegah syarikat-syarikat Malaysia tidak terlibat dengan pembakaran tersebut. Tambahan pula, dengan peningkatan ketelusan industri peladangan kita, imej negatif Malaysia sebagai punca utama pembakaran hutan Asia Tenggara yang sering diconteng oleh negara maju ke atas negara kita dapat dibersihkan. Itu sahaja yang saya nak bangkitkan. Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Terima kasih, Berhormat Bakri. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Beaufort.